Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya lagi, Puan Rohaya binti Abdul Halim. Dalam topik amali kita pada hari ini iaitu kajian morfologi nyamuk Culex species dan Armigerous species. Di dalam amali ini, kita akan melihat dua spesies nyamuk yang berbeza, iaitu nyamuk Culex species dan juga nyamuk Armigerous species. Untuk nyamuk Culex species, kita akan melihat morfologi bagi 4 peringkat perkembangan, iaitu daripada telur, larva, pupa dan juga nyamuk dewasa. Manakala untuk nyamuk Armigerous species, kita hanya akan melihat morfologi bagi peringkat larva. Okey, sekarang kita akan pergi kepada telur Culex species. Kita berada di peringkat telur bagi Culex species. Apakah ciri-ciri morfologi yang boleh kita perhatikan? Iaitu yang pertama, warna perang. Telur bagi Culex species dia berwarna perang seperti dalam gambar ini. Berwarna perang. Seterusnya, bentuk silinder dan panjang. Ini kalau kita ambil sebiji telur itu, kita dapat lihat ia berbentuk silinder dan dia panjang lah. Seperti ini. Sebiji telur, one egg. Seterusnya, apa lagi cirinya? Tiada pelampung. Tiada pelampung di lateral lah. Tiada pelampung. Seterusnya, cara telur Culex dikeluarkan adalah secara berkelompok. Berkelompok seperti rakit. Seperti ini. Dia tak diletakkan satu persatu di permukaan air, tapi dia diletakkan secara berkelompok. Seperti rakit. Dan satu rakit ini boleh berisi lebih kurang 100 ataupun lebih biji telur. Untuk satu rakit. Dan saiz rakit ukurannya lebih kurang 4 mm panjang dan 2 hingga 3 mm lebar. 3 hingga 4 mm panjang, 2 hingga 3 mm lebar. Kecil je lah. Kecil je kan. Tapi dalam satu rakit tu, walaupun sebesar dia 4 mm darab 3 mm ni, dia boleh berisi lebih kurang 100 biji telur. 100 ataupun lebih. Jadi, kamu kena ingat, kalau ciri bagi telur nyamuk Culex species ini, kalau kita ambil satu biji ini, ia adalah berwarna perang, bentuknya silinder dan panjang. Tiada pelampung. Tapi ia dikeluarkan secara berkelompok, seperti rakit. Jadi, itu adalah ciri-ciri morfologi bagi telur Culex species. Seterusnya ni lagi ni gambar lain lagi lah. Ini cantik. Cantik rupanya. Ni dikeluarkan secara berkelompok seperti rakit. Jadi kalau kita zoom lagi besar lagi, kita dapat lihatlah. Kalau sebiji itu dia bentuk silinder, panjang, warna perang. Ini lagi lah. Kita tengok bahagian permukaannya. Okey. Rakit telur diorientasikan supaya berkeadaan menegak 90 darjah dari permukaan air. Jadi kalau kita tengok dari sudut tu, dia adalah menegak menegak dari permukaan air. Embryo yang terdapat di dalamnya berada dalam keadaan kepala mengarah ke bawah. Jadi kalau macam ni atas, ni bawah, kepalanya akan duduk dekat bahagian bawah lah. Kepalanya dalam telur ni dia akan ada embryo. Embryo tu akan bila dia menetas, dia akan jadi larva lah. So, kepala dekat bahagian bawah. So, bila dia menetas, dia akan terkopek kat bawah ni, kulit dia. So, keluarlah larva berenang-renang dalam air. Okey, seterusnya. Habis untuk telur, kita pergi kepada peringkat larva bagi nyamuk Culex species. Larva bagi nyamuk Culex seperti inilah. Kalau di permukaan air, ia berehat membentuk sudut lah. Ada sudut Okey, ini semua larva bagi nyamuk Culex.
Okey, kita tengok apakah ciri bagi larva Culex species. Macam biasa, kita akan pergi kepada bahagian badan larva itu. Kita pergi terus ke bahagian hujung posterior dan kita tengok. Dekat situ, sifonnya adalah bersifat panjang dan sempit. Ini sifon bagi larva Culex species. Sifonnya adalah panjang dan sempit. Kalau kita compare dengan lain-lain spesies lah. Lepas tu, di sifon, ciri-ciri dekat sifon ni apa yang ada, kita akan dapat lihat terdapat lebih daripada sepasang bulu subventral. Lebih daripada sepasang dan satu baris gigi pekten. Ini adalah subventral Bulu subventral ni nampak ni ada beberapa, 1, 2, 3 Dia lebih daripada sepasang lah. Pekten sama sahaja seperti kebanyakan spesies lain, dia ada satu baris gigi pekten. Ini ciri yang terdapat pada sifon bagi larva Culex species. Selain daripada itu, dekat bahagian segmen, kita boleh tengok juga dekat bahagian segmen ke-8 ataupun 8/9. Dekat sini untuk Culex species, dia terdapat beberapa baris comb teeth. Kat sini beberapa baris. Jadi ini adalah morfologi bagi larva Culex species seperti yang saya telah terangkan sebentar tadi Iaitu yang pertama, kita boleh lihat sifonnya adalah bersifat panjang dan sempit Sifon bersifat panjang dan sempit. Seterusnya di sifon ada sebaris gigi pekten, dan lebih daripada sepasang bulu subventral Lebih daripada sepasang. Kalau kat sini pun nampak lah. 1, 2, 3, 4 ni kan. Ni. Lepas tu, itu sifon lah. Seterusnya kita tengok pada segmen ke-8 ataupun 8/9. Dia ada beberapa baris comb teeth. Mungkin 3, mungkin 4 macam tu Beberapa baris comb teeth. Seterusnya, ini adalah gambar slide Culex yang ada di makmal kita yang saya ambil lah. So, sama juga kita buat dissecting and then kita proses larva itu dan seterusnya kita mount di atas slide untuk buat observation under microscope lah. So, kalau saya ambil gambar under microscope macam ni lah, ni hujung posterior depan ada lagi lah kepalanya, thorax kepalanya dan sebagainya lah. Okay, dekat sini bahagian sifonnya, bahagian hujung posterior ni, sifon dia panjang dan sempit macam ni lah yang kita nampak yang sebenarnya. Dia tidaklah betul-betul panjang dan tidaklah betul-betul sempit. Tapi kalau kita nak compare dengan spesies lain, dia dikonsider sebagai panjang dan sempit. Okey, sekarang kita nak tengok comb teeth. Comb teeth di segmen ke-8/9 Ini comb teeth ni lah Ada beberapa baris. So kalau kita besarkan, dia nampaklah macam ni Dia ada beberapa baris comb teeth. Segmen ke-8 tambah 9. Ini adalah ciri bagi larva Culex species. Okey, seterusnya kita pergi kepada peringkat pupa. Pupa bagi nyamuk Culex species. Pupanya sama macam pupa spesies lain, bentuk koma shape. Dia mempunyai trumpet udara yang kecil dan memanjang. Sama sahaja. Okey, ini gambar gambar pupanya, diagramatiknya. Ini bentuk seperti koma. Ada trumpet udara yang kecil dan memanjang. Ni Ni pupa bentuk koma, trumpet udaranya lah kecil dan panjang. Okey, seterusnya kita pergi kepada nyamuk dewasa bagi Culex species Nyamuk dewasanya ini diagramatik ini general general untuk nyamuk. Macam biasalah dekat bahagian kepala, thorax and then bahagian abdomen
sama sahaja. Ni ketiga pasang kaki dan sayap. Seterusnya kita tengok yang lebih details nyamuk Culex. Ciri-cirinya sisik berwarna coklat pudar di atas permukaan toraks, sayap, kaki dan sayap. Dia ada sisik yang warna coklat pudar. Jadi warna dia adalah coklat pudar lah. Dekat permukaan toraks ni, dekat sayap dia, dekat kaki dia, dekat abdomen dia, semua warna coklat pudar. Seterusnya, bahagian abdomen dilitupi sisik coklat atau kehitaman dan kadang-kadang sisik putih. Bahagian abdomen bahagian abdomen. Ada sisik yang coklat ataupun kehitaman. Di sini ada sisik coklat hitam sikit dan kadang-kadang sisik putih. Ni dia punya ciri bahagian abdomen lah. Seterusnya, nyamuk Culex scutellum berlobus 3. Ni general lah untuk semua nyamuk sulisim pun scutellum berlobus 3. Scutellum ni dia di antara thorax dengan abdomen dekat sini. Scutellum nampak 1, 2, 3 berlobus 3 lobus lah. Next, seterusnya kita nak differentiatekan nyamuk Culex jantan dan nyamuk Culex betina. Kita tengok dulu nyamuk Culex jantan Jantan, antena berbulu lebih lebat. Palp sama panjang dengan proboscis. Panjang dengan proboscis yang tengah-tengah ni. Hujung palp meruncing serta berambut lebat dan dua segmen akhirnya menghadap ke atas. Hujung palp diruncing dan segmen ke atas yang hujung tu dia menghadap ke atas lah. Dia macam naik ke atas, menegak Manakala untuk nyamuk Culex betina, kita nak differentiatekan jantan dengan betina, kita boleh tengok iaitu yang pertama, antena berbulu kurang lebat. Ini antena dia. Compare dengan jantan betina, bulu dia kurang lebat lah antena. Jantan, bulu lebih lebat. Lepas tu, palp. Palp yang sebelah proboscis, yang apik proboscis kat tengah-tengah ni, palp sangat pendek. Iaitu tidak sampai separuh daripada ukuran proboscis. Palp pendek, tak sampai separuh daripada proboscis. Kalau jantan, dia palp panjang lah, sama panjang dengan proboscis. Okay, itu perbezaan antara nyamuk Culex jantan dan nyamuk Culex betina. Seterusnya, kita tengok. Ada 2 ekor nyamuk dewasa Culex di sini. Cuba kamu identify mana satu jantan, mana satu betina. Kiri atau kanan. Boleh tengok dekat bahagian mana nak identify jantan atau betina? Mostly kita tengok dekat bahagian kepala. So dekat kepala apa yang kita boleh nampak? Antena. Jantan bulu lebat. Jantan lah. So betina bulu kurang lebat. Yang kedua kita tengok kepada proboscis. Proboscis bagi jantan dia panjang. Sama panjang dengan proboscis ataupun sedikit lebih. Betina palpnya sangat pendek. Tak sampai separuh daripada proboscis yang kat tengah-tengah ni. Jadi itu adalah perbezaan bagi nyamuk Culex jantan dan nyamuk Culex betina. Macam mana kita tahu dia nyamuk Culex dewasa? Kita tengok warna dia. Warna apa tadi? Coklat pudar sisik. Dia punya thorax, abdomen, semua nampak warna coklat pudar Okey. Seterusnya, kita dah habis untuk nyamuk Culex. Kita dah cover 3 peringkat 4 peringkat, iaitu peringkat telur, larva, pupa dan juga nyamuk dewasa. Seterusnya kita nak tengok sikit untuk nyamuk Armigerous species. Untuk nyamuk Armigerous species kita hanya fokuskan pada peringkat larva sahaja Peringkat larva sahaja. Okey, ini adalah larva bagi Culex Armigerous species. So Armigerous kita akan terus tengok sama juga dekat bahagian hujung posterior.
Apakah ciri yang ada di situ? Sifon yang pertama. Sifonnya adalah lebih pendek berbanding nyamuk sulisi yang lain. So, sifon dia sangat pendek lah kalau kita compare dengan nyamuk-nyamuk sulisi yang lain. Dan sifonnya special, tiada pattern. Biasa ada sebaris gigi pattern kan dekat sifon untuk spesies lain. Tapi untuk Armigerez, dekat sifonnya tiada pattern. Tiada gigi pattern. Itu sifon bagi Armigerez. Yang kedua, kita lihat anal gills. Anal gills ni sangat penting lah untuk identification bagi nyamuk Armigerez. Untuk kita buat identifikasi nyamuk Armigerez, kita akan tengok bahagian anal gills. Ini anal gills. Ini bahagian sifon yang bertentang dengan dia ni. Ni ada satu anal gills. Bukan satu, beberapa. Ini anal gills. Ini kita namakan anal gills. Untuk Armigerez, anal gillsnya lebih panjang berbanding larva nyamuk sulisi yang lain. Okey. Anal gillsnya ni memang nampak jelas panjang. Sangat panjang lah compare dengan nyamuk-nyamuk yang lain. Biasanya memang kita akan perlu tengok bahagian anal gills ni. Comb teeth. Comb teeth dekat dia punya segmen 8 atau 8/9 dia ada beberapa baris. Comb teeth. Sama juga ada beberapa baris. Okey. Okey, ini adalah gambar hujung posterior bagi larva Armigerez species. Seperti yang saya terangkan tadi, sifonnya. Sifon adalah bersifat sangat pendek. Sangat pendek lah banding dengan nyamuk sulisi yang lain. Dan bertentangan dengan sifon ni adanya anal gills. Ni yang nampak. Macam ada 3 ni. 1, 2, 3 ni. Ini adalah anal gills. Anal gills ni sangat panjang dan besar lah berbanding dengan spesies nyamuk sulisi yang lain. Ini sangat penting ciri untuk pengenalpastian bagi larva Armigerez species. Okey, sifon sangat pendek. Tiada gigi pattern dekat sifon. Dan dia mempunyai anal gills yang sangat panjang. Seterusnya, selain daripada itu, dekat bahagian segmen ke-8/9 ada beberapa baris comb teeth. Beberapa baris comb teeth bagi larva nyamuk Armigerez species. Ini anal gills tadi tu, besar dan panjang. Okey, itu sahaja ciri pengenalpastian bagi larva nyamuk Armigerez species. Jadi kita dah habis untuk morfologi bagi nyamuk Culex species dan juga Armigerez species. Kita dah cover untuk nyamuk Culex species, peringkat telur, larva, pupa dan juga nyamuk dewasa. Manakala untuk nyamuk Armigerez species, kita dah tengok morfologi bagi peringkat larva. Itu sahaja daripada saya untuk topik ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.